We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Kali pergi kat Ustaz lagi? Ya, tak ingat kata pagi. Baca laman dua apa. Nanti ada signal. Hari ni ada sarapan pagi. Sarapan pagi. Jadi kita kami siap-siapkan. Terus je lah. Ada signal berhenti. Agak-agak sampai pukul berapa? Tujuh apa? Paling lambat dah 7.30. Paling lambat 7.30. 7.20 lebih dah. 7.20. Ya, 7.20. Di mana aku surat ni? Surat mana ni? 318. Ni ke? Mana? Ni ke? Ni. Tapi sampai mana? Ni. Sini. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أهل بيته وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Nazir, seluruh ahli dan kuasa pimpinan Masjid Ar-Rahimah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung lagi pengajian melalui kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai atau lupa, pada muka surat 319, betul وقال مصنف في الدارين Abdais As-Samarqandi في الدارين Amin, pada perenggan Abu Lais, betul betul. Baik, sebelum Ustaz itu mulakan pengajian kita pada pagi ini, Ustaz nak minta semua tuan-tuan dan perempuan bersama-sama dengan saya sedikit kita basahkan lidah kita dengan zikrullah,
Semoga akal fikiran kita menjadi lembut. Semoga hati kita yang keras, hati kita yang beku menjadi cair dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la InsyaAllah moga-moga hati kita pada pagi ini sedia tunduk, sedia patuh kepada seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar nasihat pesanan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya menyambung pengajian dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 3-9 pada bab yang menyatakan mengabaikan dunia atau menolaknya. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang saya khawatirkan atas kamu hanya dua: panjang angan-angan dan menurutkan hawa nafsu. Sebab panjang angan-angan itu melupakan akhirat, dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi
yakni menentang hak. Hak di sini adalah kebenaran. Sedang dunia sudah berjalan membelakangi kami, dan akhirat akan tiba kepada kami. Dia Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama yang hebat. Saya rasa tuan-tuan sudah pun mengetahuinya sebab sudah membaca separuh daripada kitab karangan beliau. Kitab ini tergolong di dalam kitab tasawuf, walaupun di dalamnya pengisian adalah hadis, tetapi peringatan yang ada di dalam ini sangat menggamit hati nurani kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang beliau kupas dalam kitab ini, subhanallah, melambangkan ilmu yang ada kepada Abu Laith. Beliau menyentuh dalam tajuk ini panjang angan-angan boleh melupakan akhirat dan menurutkan hawa nafsu. Apa dia hawa nafsu ni? Kita selalu sebut jangan ikut nafsu, nanti badan jadi lesu. Jangan ikut hawa nafsu, nanti diri jadi tak menentu. Jangan ikut hawa nafsu, nanti kelak dirimu menjadi haru biru. Hawa nafsu ni apa dia? Inilah kita mudah faham. Yang kata hawa nafsu, kita tengok pada bulan Ramadan kan, tambah-tambah hari mula nak buka puasa. Sebelum nak buka puasa ni, lalu kat bazar Ramadan, tengok semua nak makan. Semua ambul sedap sungguh mi ni, sedap sungguh murtabak ni. Jumpa hak ni beli, jumpa hak ni pun beli. Kuih 3 jenis, nasi 4 jenis, hujan panas, hujan kering, hujan basah, yung pergi habis ke semua. Ayak tu saya kira lah, beli ke semua. Bila time nak buka puasa, kena ayak 1 gelas. Hak orang minum 1 gelas lah, hak dia belasah 1 jam. Ini nasi siapa nak makan ni? Beli banyak-banyak, kuih siapa nak makan ni? Cik Nam yang makan. Tu ikut hawa nafsu. Hawa nafsu lah tu, ikut hawa nafsu. Hawa nafsu kalau had isteri pula, bila main time raya, time raya, saya pergi jalan di mana tuan-tuan? Ada dah elang raya, ada dah lah ni elang raya ni lah, dia ada dah sil raya. Lalu kat mana tau? Tengok jualan hari raya, sales. Bila puasa benda ni, dia raya dah. Tu mana hak perempuan dia tengok kelabu mata, murah kain ni, murah. Kalau tunggu hari raya kain mahal, beli nak buat baju, beli kain nak buat langsir ikat.
Beli 3-4 jenis. Tingkap, pintu dapur, pintu store, semua pun. Raya tahun depan beli lagi. Hak laki kata hak tahun lepas boleh guna lagi, 2 tahun lepas pun elok lagi. Tak boleh guna ke yang? Boleh lah Ling, tapi tak cantik. Yang nak pakai yang ni. Alah Ling, takkan tak boleh kot. Baru 500. Kan? Duk yang Ling, laki nama kok. Elok. Yang Ling kok. Okay. Duk yang Ling, laki nama kok. Elok lah. Yang Ling kok. Habis. Tu hawa nafsu. Ni benda di sini ni. Hawa nafsu. Hak laki cara laki, hak perempuan cara perempuan, nafsu. Ni yang Abu Lais As-Samarqandi kata ni, hawa nafsu. Senang dah nak tunduk hawa nafsu ni. Payah nak tunduk hawa nafsu. Payah tuan-tuan. Payah nak tunduk makhluk namanya hawa nafsu ni. Susah. Tu imam pun kalah dengan dia. Tu imam sorban 3 lapis kalah dengan dia. Tuan-tuan tak pakai sorban lagi ya. Kalah dengan ni. Nama makhluk namanya hawa wan nafs. Sebab tu Allah suruh innan nafsa anil hawa. Dua tu digabung terus, hawa dengan nafsu. Nama pun hawa. Perempuan hawa. Kalah tewas. Sebab tu nak tewaskan hawa nafsu ni macam mana? Bagaimana kita nak tewaskan hawa nafsu ni? Sebab dia boleh mengalahkan kita. Kalau kita tak kalahkan dia, kita tak tewaskan nafsu ini, kita yang tewas dengan dia. Macam mana? Sebab tu pada mukadimah saya tadi, saya mengajak tuan-tuan supaya cairkan dulu hawa nafsu kita. Cairkan dulu kedegilan yang ada dalam hati kita ini. Cairkan dulu dengan zikrullah itu, supaya hati kita, nafsu kita tewas dengan zikrullah tadi. Itu cara kita nak tewaskan hawa nafsu. Orang lelaki tak payahlah. Orang lelaki kalau jalan dengan isteri, tuan-tuan, pergi raya, sebelum nak pergi beli tu list dah. Hak ni jumlah dia 1000. Contoh. List dah, tulis dah, nak beli hak ni, nak beli. Sampai tempat nak beli, hak tak ada dalam list tu. Hak ada list tu tak jadi nak beli. Beli hak tak ada dalam list. Pi 5,000. Tewas. Jadi pesanan untuk kita sama-sama lah. Sama-sama beringat ya, kita ingat memperingati. Sebab tu kita baca, kita mengaji kitab-kitab karangan para ulama, supaya apa nasihat ulama pada kita, kita baca kitab sikit sebanyak kita boleh faham. Orang nak karang kitab tebal ni tuan-tuan, agak-agak berapa lama ni tebal ni. Saya tulis buku 100 muka surat lebih pun kita duk tulis. Lama tuan-tuan, 3-4 tahun. Ni kalau sampai dah 500 muka surat, tuan-tuan bayangkan
betapa banyak kesabaran dia ada, keyakinan daripada Allah banyak mana. Tuan-tuan fikir sendiri. Dan melupakan akhirat, menurutkan hawa nafsu itu menghalangi menentang kebenaran. Sedang dunia sudah berjalan membelakangi kami dan akhirat akan tiba kepada kami. Bila kita mengikut hawa nafsu, tuan-tuan muslimin muslimat, kita tak sedar perkara yang kita buat itu kita menentang kebenaran. Benda hak salah kita tak sedar kita buat. Kita tak sedar kita sudah membelakangi kebenaran, kita sudah membelakangi akhirat. Kita tak sedar dengan perbuatan kita itu melakukan kesalahan yang menjarakkan kita dengan akhirat. Kita tak sedar kadang-kadang perkara yang kita fitnah kepada seseorang mengikut hawa nafsu, cakap bukan melepas saja. Oh, orang ni sudah melakukan 7 dosa besar. Tu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu tu tuan-tuan. Bercakap kerana politik, kerana kekuasaan yang kita nak sedikit haban dunia, kita menuduh, kita memfitnah orang baik itu melakukan dosa besar, sedangkan dia selalu membaca Al-Quran. Orang ini tidak pernah mengkhianati amanah Allah, tidak pernah mengkhianati amanah yang sahabat-sahabat berikan kepada beliau. Itu fitnah. Fitnah. Ikut hawa nafsu dah, ikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau tak mengikut hawa nafsu, tak berani kita nak tohmah, tak berani kita nak fitnahkan orang-orang iman baik itu, orang yang ada ilmu itu kita nak fitnah pada, tak berani. Tak berani tuan-tuan nak kata tak kawan. Para alim dan para ulama, pengasas mazhab-mazhab yang 4, pengasas mazhab-mazhab yang 7, walaupun perbezaan pandangan pendapat di kalangan mereka, masing-masing ada perbezaan pandangan. Imam Syafi'i kata, aku bila solat subuh aku nak baca kunut. Nak baca kunut. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, tak payah baca kunut, bukan wajib, sunat saja. Jadi perbezaan pandangan itu adakah saling fitnah memfitnah? Tidak. Tidak tuan-tuan, tidak saling fitnah memfitnah. Syafi'i kata gini, tak fitnah. Imam Ahmad tak fitnah, tidak memfitnah, sekali-kali tidak mengatakan ikut hawa nafsu, tidak. Pembohong Imam Ahmad ni. Tak ada. Oh, Imam Ahmad melakukan 7 dosa besar, 10 dosa besar, tidak. Tidak. Tidak tuan-tuan. Masing-masing berjalan dengan elok, cantik. Gitu. Tapi kalau bercakap ikut hawa nafsu, habis. Sampai tak kira orang ni, tak kira siapa pun. Maka main lepas cakap hantang kromo 7 dosa besar ni. Ya Allah, pelik tuan-tuan, pelik. Saya bagi contoh tadi Imam Syafi'i dengan masalah kunut saja pun masing-masing salute tuan-tuan, masing-masing salute. Salute masing-masing. Sedangkan ilmu yang ada kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal juga hebat, Imam Syafi'i juga hebat. Ilmu sudah setanding, sama-sama hebat. Mereka tidak. Masalah kunut saja tuan-tuan, tidak berbala, tidak mengatakan ikut suka, ikut hawa nafsu.
Cerita bab kunut ni tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube sembahyang subuh lah. Tak tahu tuan-tuan pernah tengok ke tidak. Saya rasa mungkin tuan-tuan pernah tengok. Hak sembahyang setahun sekali, setahun 2 kali jadi imam. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Tak pernah tengok, saya cerita. Ada 2 orang kahwin dengan adik kawan ni. Dia adik ipar lah ni. Adik ipar. Saya abang, 2 orang ni kahwin dengan adik saya. Jadi adik ipar saya lah 2 orang. Contoh contoh. Marilah rumah saya, tidur semalam 2. Malam yang pertama, esok pagi kita ajak solat berjamaah subuh sama-sama. Sampai waktu sembahyang, waktu solat subuh, saya pun kata, "Dek, saya dek jadi imam lah. Imam solat subuh ya bang?" Solat subuh lah. Saya pun pergi masuk sana saat ada 2 orang ni sembang. Aku kalau sembahyang lain, aku memang syok jadi imam. Solat zuhur lagi aku syok, sembahyang asar lagi best, aku syok jadi imam. Tapi subuh ni tak berapa sikit lah. Awak pasal apa? Sebab ada nak kena baca kunut. Oh senang. Senang kunut. Anak hak panjang ke hak pendek? Ada 2. Kunut panjang, ada kunut pendek. Ada. Macam mana kunut hak panjang? Sampai habis nafas. Oh macam tu. Mudah. Hak pendek macam mana? Hak pendek lagi mudah. Macam mana sebut? Kunut. Oi, pendek. Oh mudah sungguh. Senang. Jadi imam. Abang Mai jadi imam. Naiklah jadi imam. Sampai dekat nak baca kunut, dia niat jadi imam pun baca, angkat tangan. Kunut. Abang dia hak belakang, subhanallah. Salah lah aku baca kunut panjang ni. Abang suruh baca pendek kot. Dia pun tukar baca pendek pula. Kunut subhanallah. Abang dia dah susah hati lah. Hak mana satu ni? Duk i'ah tawih sujud. Sampai tang sujud tuan-tuan. Lama sangat sujud. Adik hak seorang lagi angkat kepala tengok. Imam dah lari dah. Dia pun bagi tahu abang dia sebelah, Bang. Dengar sembahyang ni. Bang. Imam dah tak ada dah. Abang dia pun angkat kepala. Lari. La ilaha illallah. Batal habis ke semua. Tu cerita. Jadi janganlah tuan-tuan kita, jangan ikut hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kata janganlah pergi mengaji. Jangan ikut, lawan dia. Tewaskan dia. Kita lawan dengan dia. Mengaji ni tuan-tuan memang kena sabar banyak, kena sabar. Tanya ustaz-ustaz, tok guru kita hak pergi mengaji, pergi cari ilmu. Senang ke? Payah tuan-tuan. Senang ke nak dapat ilmu? Tapi kalau dah dapat ilmu, Allah bagi pada kita ilmu, kita rasa seolah-olah Allah bagi harta kepada kita. Rasa lazat, rasa sedap,
rasa seronok. Ya Allah, ilmu yang Allah bagi walaupun sikit, rasa seronok, rasa sedap, rasa lazat dengan ilmu. Tapi nak kena sabar. Kalau ikut hawa nafsu, ngaji apa, semayang 5 waktu cukup. Tapi kalau tak mengaji dalam bab kesalahan dalam solat pun payah juga. Payah juga, susah. Sebab semayang kita ikut orang. Ikut 2-3 tahun pertama ikut, is okay. Belajar, nak belajar. Orang rukuk, kita rukuk. Orang iktidal, kita iktidal. Orang takbir, kita takbir. Tapi pada masa yang sama, is the same time, kena cari ilmu. Bukan payah dalam masalah semayang saja tuan-tuan. Nak takbiratul ihram saja. Nak takbiratul ihram. Ada orang dia kena berdiri baru nampak. Bolehkah saya berdiri? Boleh nak. Ada orang dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa nak sidak gaya? Nak teruk lagi pun ada. Allahu Akbar. Dia pun tak jawab. Susah sangat kan nak takbiratul ihram. Kita relax, cool down, relax, tenang tuan-tuan. Kita datang kat depan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kita relax, kita tenang. Sebab kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak berdepan dengan Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buat apa nak tegur gambar? Relax. Allahu Akbar. Payah Ustaz ni nak lafaz niat ni. Kalau sebenarnya ni kita nak lafaz niat ni. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana ikut imam. Allah, jangan lama sangat. Takbir lama-lama itu imam hukum bila jaga. Relax saja. Tuan-tuan tak ada salah. Yang saja tu sembahyang maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Kan cantik. Itu bawa masalah takbiratul ihram. Takbir ada bersalah ni. Allahu Akbar. Oh, nak bagi jejak. Mudah tak jejak drone. Allah. Ya Allah. Tu mengikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu tak mau mengaji. Tapi bila kita dapat mengaji ilmu sikit, alhamdulillah, nampak lazat. Macam mana ulama ibaratkan bila kita mengaji ilmu, bila dapat sesuatu ilmu rasa sedap, rasa lazat macam mana? Ulama ibaratkan ilmu itu seperti air. Ketika mana manusia sedang haus dahaga, musim kemarau, musim panas, Allah panas sungguh, rasa dahaga, rasa haus. Bila dapat seteguk air, bagaimana rasa? Allah, dapat air, rasa sejuk hati, rasa lapang hati. Itu ibarat ulama kata
Baik. Sedang dunia sudah berjalan membelakangi kami dan akhirat akan tiba kepada kami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat dalam diri kita umur yang Allah pinjamkan kepada kita, semakin bertambahnya umur itu bermakna umur kita sudah singkat di dunia. Bertambahnya umur kita, umur manusia 40 tahun, itu bermakna kita sudah berjalan secara perlahan-lahan akan meninggalkan dunia, akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna bila bertambahnya umur makna dia jadi hebat, tidak. Bukan bermaksud bertambahnya umur dia jadi terlampau hebat, perkasa, perkasam dan sebagainya, tidak. Bukan. Bila bertambahnya umur manusia, ini bermakna selangkah, sehasta, sedikit umur kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menuju hari akhirat, hari yang terakhir bagi manusia, yang kekal abadi di sana. Dah bawa ke bekal kita? Bekal kita dah bawa ke belum? Nak berjalan jauh ni, ya nak berjalan jauh, dah standby dah bekal. Amalan kita macam mana? Cek, pakat cek. Kalau amalan kita kurang, tambah. Zikir kita kurang, tambah. Sunat kita kurang, tambah. Yang wajib, sedekah, semua yang kita kurang, tambah. Oi, aku masa muda dulu jahat lebih pada jin lagi. Jin tak jahat macam aku. Berubah. Jangan ikut hawa nafsu tadi. Sudahlah. Jangan lagi kita duk fitnah pada tok guru, jangan lagi duk fitnah pada alim, jangan lagi duk sabak racun pada ulama, jangan. Orang alim, orang ulama ini tuan-tuan, Allah bagi dekat dia satu ilmu yang mana dia boleh tawaduk dengan Allah. Doa dia Allah terima tanpa hijab. Tu ulama. Bukan ulang dalam semua macam duk batuk orang, takut racun kan? Tak. Sebelum jadi menteri, ada juga janggut pakai juga sorban. Bila naik jadi menteri, janggut tak ada, sorban tak ada, apa tak ada, tinggal misai yang bertari macam kucing. Minta maaf sebutlah, tak mau sebutlah nama, tuan-tuan ambil sendirilah. Janggut pun tak ada sikit. Dulu ada juga duk ceramah kuliah, orang seronok dengar. Dah ni tak cakap dah, lebay ke mana, songkok ke mana, tinggal misai ya bertari. Tuan-tuan pernah tengok tak misai bertari? Ada kawan saya jadi pegawai warden penjara di Al-Ustaz. Dulu sama-sama mengaji di Maktab Mahmud, di Ma'had. Bila masing-masing sudah berkejaya, lama tak jumpa bertemu. Lah, siapa pakku? Saya orang biasa, orang panggil pakku atau ustazku, biasalah tu. Tangan buat apa ni kan? Aku pegawai ni dalam penjara ni. Ngomong misai ni tuan-tuan, bertarikh ni, pusing kot ni. Pusing. Kita beza ya. Dia pusing kot ni. Layak sungguh jadi buat dia penjara. Dia tahan layak.
Di akhir-akhir zaman ini, muslimin muslimat sikit sebanyak kita buatlah amalan apa yang dipanggil sunnah. Sunnah yang mana kita mampu buat tentang sunnah, kita buat. Sunnah yang kecil, buang duri atas jalan, sedekah pada anak yatim, fakir miskin, bagi sedekah pada orang-orang yang miskin ini. Sunnah. Sampaikan sunnah yang paling besar, yang Nabi SAW bagi tahu pada kita apa dia sunnah yang paling besar, iaitulah memilih kepimpinan yang terbaik. Itu sunnah yang paling besar. Jadi di akhir-akhir zon perang ni tuan-tuan, ingin juga saya nasihatkan pada diri saya dan tuan-tuan, pilih kepimpinan yang suka pada Islam, pemimpin yang nak pada agama Allah. Pilih elok-elok. Jangan main pangkah saja. Tengok rimau pun tuan-tuan pangkah, tengok serigala pun tuan-tuan pangkah. Jangan. Musang jangan lagi pangkah tuan-tuan. Musang jangan pangkah dia. Sebab musang ni jenis makan, dia tak jaga amanah. Musang jenis dia macam tu, perangai dia macam tu. Kita pesanlah macam mana kat musang. Hang tolonglah jaga ayam aku Zat, aku nak pergi ke Mekah ni, nak buat haji. Musang pun yes, it's okay. Tapi bila tuan-tuan balik jenis perangai musang ni tuan-tuan, mana api ayam? Dia keluar uban sendiri, hanya dia makan lah. Jenis perangai musang jangan pilih. Ambil orang yang nak pada agama, orang yang bersama-sama dengan agama, yang menyokong dengan gerakan yang suka pada agama. Pilih elok-elok. Ada masa lagi ke? Saya tak nampak jam tu. Boleh lagi 5 minit? Boleh nak? Baru berapa ayat ni baru. Hei. Jenis pensyarah tak payah 3 jam dah bisa. Okey. Baik. Mana tadi? Okey. Dan masing-masing ada mempunyai anak-anak, maka jadilah kamu dari sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisab, sedang kelak kamu tidak dapat beramal pada hari esok. Baik, saya faham gini ayat ni. Dia nak kita sebagai ibu dan ayah, sebagai ibu dan bapa, sebagai ketua keluarga, didik anak dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Bagi anak-anak kita itu ilmu agama, elemen agama pada anak-anak ini bagi elok. Bagi kecap ilmu agama pada anak-anak, bagi kecap. Supaya anak-anak ini dia yakin bahawa agama ini agama Islam, agama yang benar, agama ini yang akan membawa kita ke syurga. Dan bila ada ilmu agama ini, anak-anak dia boleh jaga diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena ingat, anak ni amanah Allah. Anak, isteri, zuriat itu adalah amanah Allah pada kita. Habis tu ada buat tu Ustaz kita. Memanglah itu cara proses fitrah yang Allah nak bagi. Kalau tak macam mana nak keluar anak? Tapi bila dah lahir anak itu, maka wajib kepada kedua ibu bapa bagi elemen agama pada anak-anak. Sebab amanah ini
Kalau kita tak jaga, kelak akan membinasakan diri kita. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kamu, ahli keluarga kamu, diri kamu daripada bahan bakarnya neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, Allah kata, diri kamu dan keluarga, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga. Ni perintah secara wajib, secara total. Sama perintah dengan fa'aqimus salah, aqimus salah, dirikanlah salat, tunaikanlah sembahyang. Cara ulama istinbat hukum adalah sama, sebab kedua-duanya fi'il amar. Kullu amrin lil wujub. Setiap fi'il amar mengarahkan pada perintah wajib. Itu kaedah nahwu bahasa Arab. Kaedah saraf begitu. Kullu amrin lil wujub. Setiap fi'il amar itu mengarah kepada yang wajib. Sebab cara ulama istinbat hukum, cara nak sunaikan solat, sama juga dengan ulama istinbat hukum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, Allah sebut jaga sungguh-sungguh ahli, diri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Ya Allah, Allah sebut neraka di sini pada kita, ibu dan ayah. Ibu dan ayah, Allah sebut neraka. Kita kalau ketua keluarga kena ingat, kalau tak didik anak-anak dengan ilmu agama, tak kenal anak-anak ni dengan Allah, tak kenal, dia tak pernah dengar dengan telinga anak-anak ni nama Muhammad Rasulullah Al-Amin, tak pernah dengar langsung. Ibu dan ayah siap, sebab Allah dah janji di situ, khitab an-nar, khitab an-nar. Jaga. Janganlah duk bagi benda-benda hak pelik pada anak-anak. Kadang kepimpinan kita duduk di atas pun masalah, tuan-tuan. Dia bagi pada anak remaja kita dengan artis, panggil kumpulan Gangnam Style pergi ke Penang, panggil anak-anak muda. Oi, anak-anak muda, mai sini, kita menari menyanyi sama dengan kumpulan Gangnam Style ni. Jahannam habis, tuan-tuan. Jahannam anak-anak kita. Jahannam. Jangan. Kita masuk elemen agama, masuk bagi kat dia. Hari ni dengar ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, hasbi rabbi jalallah. Itu pada anak-anak. Nak masa ni dengar nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, asmaul husna. Bagi ini, elemen ini pada anak-anak. Jangan duk bagi dia dengar lagu ya. Siapa sejambak mawar merah harum di kamar hatimu. Kalau kita bagi lagu-lagu, nyanyi-nyanyian pada anak-anak, benda ini akan merosakkan akal fikiran anak-anak kita. Benda ini akan merosakkan hati anak-anak yang suci, yang bersih. Benda ini akan merosak, akan kotor, akan jadi keruh pada hati anak-anak. Tu tuan-tuan, saya rasa masa pun dah nak habis lah. InsyaAllah ada masa lagi. Kot ada yang nak bertanya,
Boleh insya-Allah, ikutlah ada insya-Allah. Jadi sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisab, sedang gelap hisab tidak ada amal, yang diperbanyakkanlah amal sekarang sebab kamu tidak dapat beramal pada hari esok. Jadi sebelum masuk ayat ini, sebelum kita menutup mata, sebelum kita meninggalkan dunia, maka Abu Lais As-Samarqandi kata banyakkanlah amalan. Itu maksud dia. Sebelum mati, sebelum meninggalkan dunia, sebelum kita dihisab, sebelum kita dibentangkan catatan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka Abu Lais As-Samarqandi kata perbanyakkanlah amalan. Kalau sedekah kurang, kita banyakkan sedekah. Kalau zakat belum kita keluarkan, keluarkanlah zakat. Kalau sebelum ni kita rasa semayang tak berapa nak cukup, kemaskan solat kita. Solat dah okey dah ustaz, cuma bercara bacaan. Tak apa, perbetulkan perlahan-lahan. Kelak nanti kita mati, Allah tanya, semayang tak? Semayang. Buat tak? Buat. Allah akan tanya, Allah akan kira. Semoga pada hari ini Allah bagi keberkatan kepada kita semua umat Islam yang mengaji kitab Abu Lais As-Samarqandi. Moga kita juga mendapat pahala seperti mana ulama Abu Lais As-Samarqandi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan semua umat Islam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kemenangan hati, kurniakanlah kami kemenangan nafsu. Ya Allah, kurniakanlah kami kemenangan untuk mengangkat syiar Islam di Malaysia ini, ya Allah. Berilah kemenangan kepada kami, ya Allah. Berilah kemenangan kepada pihak-pihak yang inginkan Islam ini, ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan rahim Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. Amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insyaAllah kita menyambung dan melihat lagi berhubung dengan perkara-perkara yang terjadi apabila berlakunya kematian ke atas tiap-tiap orang di kalangan kita. Saya menyambung pagi ini pada muka surat 67, perenggan yang terakhir daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah dari Abul Hajjaj As-Thimali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur langsung berkata kepada mayit yang baru saja diletakkan di dalamnya, celaka kamu wahai manusia, kenapa kamu mau menipu aku? Tidakkah kamu tahu bahawa aku ini adalah rumah fitnah, rumah yang sangat gelap dan rumah cacing? Apa yang mendorongmu begitu sombong ketika berjalan di atasku? Apabila ia orang saleh, akan ada yang memberikan jawapan atas pertanyaan kubur tadi. Apakah kamu tidak tahu bahawa ia termasuk orang yang suka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kubur berkata, baiklah, aku akan menolongnya agar jasadnya bercahaya dan rohnya terbang ke ribaan Tuhan seru sekalian alam. Hadis ini juga disebutkan oleh Abul Ahmad Al-Hakim dalam kitabnya Al-Kina dan oleh Qasim bin Asbagh. Hadirin sekalian, bahwasanya kematian itu kita maklum terjadi ke atas dua jenis manusia. Sama ada meninggalnya itu di dalam husnul khatimah ataupun yang meninggal itu di dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Sama ada yang meninggal itu terdiri dari kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman di dalam kehidupan dunia, ataupun yang meninggal itu dari kalangan orang-orang yang melakukan keadilan, dia melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika mana dia hidup di atas dunia ini, berdasarkan kepada suasana si mati itu sendiri. Maka demikianlah gambaran yang akan diperolehinya ketika dia dijejakkan masuk ke dalam alam barzah itu. Kalau sekiranya yang meninggal itu dari kalangan orang-orang yang zalim, maka dia akan ditempelak, diherdik dan
dimarah oleh bumi pada masa itu kerana kesombongan berjalan di atas bumi sebelum daripada mati. Manakala kalau yang meninggal ini dari kalangan orang-orang yang baik, maka ketika bumi menempelak akan ada jawapan yang diberikan sehingga menyebabkan dia diselamatkan daripada siksaan ketika berada di dalam alam barzah. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Daud bin Nafis dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahawa ia berkata, aku mendengar suatu riwayat ia menyatakan bahawa begitu mayit dimasukkan di kubur, ia terduduk bingung dan membisu. Ia boleh mendengarkan langkah kaki para pengantarnya yang hendak pulang meninggalkannya. Lalu kubur berkata, celaka kamu wahai anak Adam, bukankah kamu sudah diperingatkan tentang aku yang begini sempit, gelap dan menakutkan? Inilah yang aku siapkan untukmu. Lalu apa yang kamu siapkan untukku? Ini juga di antara Nabi kata ucapan daripada alam barzah itu sendiri. Kubur itu bercakap dan memberi hardikan kecelakaan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia, di mana sebaik saja masuk di alam barzah, semua berada dalam keadaan kebingungan. Tempat yang kita tak pernah masuk, sekali termasuk kekal selama-lamanya. Kalau kita nak keluar balik, kena tunggu bila terjadinya pula hari kiamat. Tak tahu pula berapa ratus ribu tahun. Maka bila masuk dalam keadaan gelapnya, sempitnya, duduk melengung, masa itulah berkata-kata kubur mengingatkan kembali. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, barang siapa yang sering mengingat kubur, ia akan merasakannya sebagai sebuah taman syurga. Dan barang siapa yang lalai dari mengingatnya, ia akan merasakannya sebagai sebuah jurang neraka. Ahmad bin Harb mengatakan, bumi merasa hairan terhadap orang yang sedang merapikan ranjangnya yang nyaman dan empuk untuk tidur. Ia berkata, wahai anak Adam, apakah kamu tidak ingat bahawa nanti kamu akan tidur panjang di perutku tanpa menggunakan alas apapun? Seorang ulama yang terkenal zuhud pernah ditanya, pelajaran apa yang paling berkesan? Ia menjawab, iaitu memandang kubur, yakni menziarahi akan tanah perkuburan. Itu merupakan amalan dalam bentuk amali yang paling baik, yang boleh memberi kesan kepada hati dan jiwa kita. Seorang penyair mengatakan, kuburan yang diam membisu itu sebenarnya sedang memberikan pelajaran kepadamu. Waktu-waktu yang terus berlalu telah mengabarkan berita kematianmu, tetapi kamu malah asyik terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nafsumu berbisik padamu bahawa kamu masih hidup dan belum mati. Ya, sebenarnya perkuburan itu adalah merupakan ibrah, merupakan contoh dan tauladan bagi orang-orang yang mau mengambil tauladan daripadanya.
Diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, suatu hari aku ikut menghantarkan usungan jenazah. Begitu sampai di kubur yang telah disiapkan, tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita. Hai para penghuni kubur, seandainya kalian tahu orang yang sebentar lagi akan bergabung dengan kalian ini, kalian pasti enggan menerimanya. Lalu aku mendengar suara jawaban dari dalam kubur itu, ia akan dimasukkan padaku dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung, dan aku telah diberi izin oleh Tuhanku untuk memakannya sampai hancur lebur. Aku melihat jenazah yang masih ada di dalam keranda tergoncang keras sekali, lalu aku pingsan. Ini cerita seorang wali Allah, Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Iaitulah Imam Hasan daripada Basrah. Dan Hasanul Basri ini seorang ulama yang diberikan karamah oleh Allah Ta'ala, boleh berjalan di atas air. Bila dia baca bismillah aja dia meniti atas air, tak basah. Manakala seorang waliullah yang lain yang ada di Baghdad pada zaman yang sama ialah seorang muslimat, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah ni rahimahullahu ta'ala anhu, dia merupakan wali yang boleh terbang di udara. Dia baca bismillah aja terbang di udara. Lalu pernah pada suatu hari Imam Hasan Basri lalu di satu kawasan, kemudian bertembung dengan Rabi'atul Adawiyah yang sedang duduk mengajar di atas rumput dengan anak-anak murid. Lalu Hasan Basri rahimahullahu ta'ala tegur Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, buat apa tu? Lalu Rabi'atul Adawiyah menjawab, sedang mengajar anak-anak murid saya. Lalu Hasan Basri menyatakan, aduhai, masakan sampai duduk di atas rumput, kan bagus kalau mengajar duduk di atas air, kata Imam Hasan Basri. Sebabnya Hasan Basri boleh berjalan atas air, Rabi'ah tak boleh. Nah, jadi dia keluar cakap macam tu. Daripada duduk di atas rumput, kan elok duduk atas air mengajar. Lalu Rabi'ah membidas semula, daripada saya mengajar duduk di atas air, lebih baik duduk di atas angin, lagi tinggi daripada atas air, katanya Rabi'ah. Sebab Rabi'ah boleh terbang, tapi Hasan Basri tak boleh terbang. Ucapan Hasan Basri di peringkat awal itu terlihat oleh Rabi'atul Adawiyah semacam ada sedikit unsur-unsur bangga, seronok. Lalu dia menegur dan mengingatkan supaya murajaah, beristighfarlah di hadapan Allah. Maka dijawabnya cara menyindir, daripada duduk atas air baik terbang atas angin aja. Kerana Hasan memang tak boleh terbang atas angin. Ketika Rabi'ah bercakap macam tu, tersentak Hasan Basri. Baru dia perasan cara dia bercakap tadi itu macam nak meninggi diri, walaupun dia tak ada niat untuk itu. Terus dia jatuh tersungkur sujud, beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Imam Hasan Basri ini. Dia menceritakan satu hari dia pergi mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Makanya sampailah di
tanah perkuburan yang siap digali. Mayat masih dalam keranda lagi. Sebaik Hasan Basri sampai aja, dengar suara perempuan menyatakan kepada semua ahli kubur di kawasan tu, tuan-tuan semua, ni seorang lagi nak masuk ni. Kalau bahasa kita lah, ada seorang ni dah daftar nak join kita semua ni. Kalau tuan-tuan yang dah sedia ada ni tahu siapa dia yang nak masuk ni, takkan tak tuan-tuan terima dia. Seorang pun tak mahu nak jadi jiran dia ni. Dia ni mati dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung. Dia tak sempat bertaubat dengan Allah Ta'ala. Cuma pasal tuan-tuan yang sedia hadir ni, yang dah mati awal ni, tak tahu benda ni, tak apalah, tiba-tiba menjawab kubur. Kubur kata tak apa, kalau dosa besar, tahulah aku kerjakan dia, masukkan aja lah. Pandailah aku nak impit dia, hancurkan tulang rusuk dia, bubuh je lah. Tak payah bagi tahu yang lain, tu kerja aku. Orang-orang macam ni tahulah aku mengajar ni. Kalau masa hidup atas dunia, pijak belakang aku bukan main sombong. Bawa masuk kemari, nak menengok biar aku kerjakan cukup-cukup. Hasan Basri kata, masanya suara tu terkeluar daripada kubur macam tu, aku tengok mayat yang dalam keranda tu melambur-lambur, menggolek-golek, seolah-olah dia nak melarikan diri. Bila aku tengok macam tu, aku pun jadi takut, aku pengsan pula, kata dia. Ini hanyalah riwayat daripada wali Allah, bukan hadis, bukan Quran. Tapi cukup ini boleh menjadi contoh yang menyentuh hati orang-orang yang baik akhlaknya dalam hidup, supaya beringat selama atas dunia ni jangan buat jahat, kerana pasti ada balasan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nak sempat di mahsyar, alam barzah tu stesen yang pertama. Akhirnya aku sendiri pengsan, kata Hasan Basri. Ya, itu wali Allah, dia mengambil iktibar, takut dia, gerun dia. Kalau orang Melayu dia dengar cakap macam tu kan, dia menurun nombor pula. Dia bukan boleh kira, dia kira nak pelik-pelik yang tidak aja. Ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana benda tu berlaku sungguh. Cuma kita ni tidak menjejak makam tu macam waliullah, jadi kadang-kadang kita tu terhijab. Boleh jadi benda-benda bercakap macam tu ada, tapi dah kita pun jenis dosa banyak, terhijab, dan kita tak boleh nak dengar. Kalau ada yang dengar, mungkin pengsan pula setiap kalimah hantar jenazah, boleh jadi. Tapi Allah hijab, kita tak dapat mendengarnya. Tapi syukur kita mendengar daripada orang-orang yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-25, himpitan kubur kepada penghuninya walaupun ia orang yang saleh. Kata bila masuk dalam kubur, kubur akan himpit jenazah. Yang ni semua kena, non accepted, tidak ada pengecualian. Walaupun yang mati masuk ke dalam tu orang yang saleh, akan dihimpit, kata Nabi, oleh kubur. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah orang yang membuat arasy Allah yang maha pemurah bergerak, yang dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan yang disaksikan oleh 70,000 malaikat. Sesungguhnya ia dihimpit sekali lalu direnggangkan. Menurut Abu Abdurrahman An-Nasa'i, yang dimaksud orang dalam hadis ini
ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia yang gugur syahid pada tahun yang kelima hijrah, iaitulah dalam peristiwa peperangan Ahzab ataupun peristiwa peperangan Khandaq. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq ini berlaku selepas daripada peperangan Uhud. Perang Badar tahun 2 hijrah, setahun lepas tu tahun 3 hijrah perang Uhud. 2 tahun lepas tu lebih kurang tahun 5 hijrah berlaku peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, di mana orang-orang Arab Quraisy daripada Mekah yang dah kalah dalam perang Badar dan perang Uhud bergabung dengan kabilah Bani Ghasfan. Bani Ghasfan ni dia duduk di tengah antara Mekah dan Madinah. Di peringkat awal dalam perang Badar, perang Uhud, dia tak campur, dia buat hadiah aja. Tapi bila Arab Quraisy di Mekah dalam perang Badar dan Uhud, ramai juga pemimpin-pemimpin utama mereka mati terbunuh. Walaupun mereka dapat membunuh 70 lebih sahabat dalam perang Uhud, tapi mereka pun ramai juga mati. Oleh kerana pimpinan dia ramai mati, dia minta bantuan Bani Ghasfan. Yang kedua, mereka merasakan Nabi dan umat Islam dalam kedudukan lemah. Mereka baru dipukul teruk dalam peperangan Uhud. Maka lebih baik bergerak awal, pukul balik tahun kelima ini. Bergabung, ringkas cerita, jumlahnya 10,000 tentera. Besar, 10,000 ni besar sangat masa tu. Nabi SAW, jumlah tentera yang ada bertahan di Madinah pada masa itu 3,000 orang sahaja. Lebih kurang 1/3 daripada jumlah tentera musuh. Ringkasnya, Nabi dan sahabat menggali parit. Dia menjadikan Khandaq, yakni parit, sebagai kota pertahanan. Di mana buka parit ni, dia punya buka luas dia, jika sekiranya seekor kuda melompat, jatuh ke bawah tak sampai belah sana. Itu dia punya buka tu besar. Kalau kuda laju lompat, jatuh ke bawah tak sampai tebing tu. Dia punya dalam dia, sekiranya kuda tu jatuh, dia tak boleh nak lompat naik dah. Akan duduk legal lah dalam tu, takkan naik dalam dia tu. Jadi parit yang digali ni, kata ulama, bukanlah kata kecil-kecil anak lebih-lebih kurang punya parit, tak. Korek-korek lebih kurang. Lepas tu rasmi panggil YB, pegang cangkul, sengih masuk sak khabar. Bukan parit tu, ni parit besar sungguh. Makanya musuh bila sampai Madinah terhenti dia. Terkejut dia tengok parit tu. Sebab Mekah Madinah jaranglah macam tu. Itu adalah cadangan daripada Salman, orang Faris, orang Parsi itu. Di sana banyak ladang-ladang pertanian dan tali-tali air. Itulah idea dia tu datang. Maka akhirnya tentera Islam bertahan. Kafir musyrikin 10,000 duk tahan belah sana. Satu hari tu mereka panas hati, geram tak boleh nak menyeberang masuk, akak lawan panas. Panas takat ada geram saja, main lepas-lepas begitu je. Takdir ke Allah Ta'ala, salah satu daripada anak panah tu terkena tangan Sa'ad bin Mu'az, tu ceritanya, radhiyallahu anhu. Dan ulama-ulama dalam kitab Hayatus Sahabah, riwayat hidup para sahabat radhiyallahu anhum,
menyebut anak panah tu terkena urat tu, putus urat nadi lah kita kata, jadi bleeding, pendarahan yang banyak, sehingga akhirnya Sa'ad bin Mu'az diarahkan oleh Nabi SAW, bawa dan rawat dia ke Masjid Nabawi. Dibawalah, diusung ke masjid. Khandak atau parit tempat perang tu jauh, maka dibawa dia, tapi didapati keadaan dia semakin berat sebab pendarahan yang banyak, dah urat nadi pun putus. Pada masa itulah Sa'ad berdoa dan didengar oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sa'ad menyatakan, ya Allah, jika sekiranya di dalam ilmu-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditewaskan oleh musuh, maka sambunglah nyawaku supaya aku berperang dan mati bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi jika sekiranya di dalam ilmu-Mu ya Allah, Engkau yang lebih mengetahui bahawa Rasulullah Islam memang menang, maka matikanlah aku supaya tidak aku menanggung penderitaan ini. Tidak lama selepas dia melafazkan kata-kata itu, dia pun syahid dan meninggal dunia. Nabi dan para sahabat sedih, tapi dalam sedih itu seronok tu ada juga, karena bila dia meninggal dunia dia syahid, bermakna Islam dan tenteranya akan dikurniakan kemenangan. Dan tak lama beberapa harilah lepas pada itu datang ribut yang kuat, sehingga lari balik habis tentera-tentera di kalangan tentera Ahzab itu. Itulah yang Nabi jeritkan masa itu, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Masa itulah Nabi jerit ketika mereka dipukul oleh angin ribut pasir yang dahsyat, sehingga mereka lari pulang ke kota Mekah. Jadi Sa'ad bin Mu'az itu dia syahid di antara dalam ribuan sahabat pada masa peperangan Ahzab. Lalu diuruskan jenazahnya, dan Nabi SAW menyebut, dia ni Nabi kata, sahabat kamu ni, dia meninggal tadi bergegar arasy. Ni kita nak usung jenazah ke kubur ni, 70,000 malaikat turun mengiringi jenazah dia kerana kehebatan jihad dia. Sebab itu ketika menghantar Sa'ad bin Mu'az ke perkuburan Baqi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menggunakan kedua ibu jari kakinya, tidak menggunakan tapak kakinya. Lalu ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mengapa Rasulullah berjalan begini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah turun 70,000 malaikat mengiringi jenazah sahabatmu Mu'az. Jika sekiranya aku berjalan menggunakan tapak kakiku, nescaya aku terpijak malaikat yang ramai yang mengerumuni. Dia ni, Nabi kata lagi, akan dihimpit oleh kubur, tapi sekali aja, lepas tu digenggangkan, dia berehat sampai hari kiamat. Tu. Begitulah hebat jihadnya Sa'ad bin Mu'az, kematiannya syahid. Syahidnya dia menggegarkan arasy. Gegaran arasy menyebabkan 70,000 malaikat turun mengiringi dia, pun masuk ke alam perkuburan, alam barzah, tetap dihimpit walau sekali. Nabi kata kena juga. Sebab itu macam mana kita nak berasa senang hati sedangkan kita pada kedudukan menunggu kematian. Banding pula amal kita dengan amal para sahabat
Tak payahlah kita nak banding. Nak banding dengan tabi'in pun tak lekat. Nak banding dengan tabi'in pun jauh macam langit bumi, lebih lagi. Kita nak banding dengan tok-tok alim pun tak ada apa kita beramal. Padahal kita akan mati dah, masuk dalam alam barzah. Dan pasti himpitan kubur tu mesti berlaku. Cuma Sa'ad bin Mu'az kerana haibat dia, Nabi kata dia ni akan dihimpit oleh kubur sekali. Kena juga. Setara dia syahid-syahid macam tu pun. Sebab itulah kalau nak selamat mesti cari jalan untuk mati syahid. Ya, kalau dalam keadaan biasa je kita bimbang. Fitnah kubur ini terlalu dahsyat. Diriwayatkan oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj berikut isnadnya yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di kubur itu ada himpitan. Kalau ada seseorang yang boleh selamat darinya, tentunya Sa'ad bin Mu'az lah yang boleh selamat daripadanya. Ini adalah hadis sahih riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dia Nabi kata beringat, kubur tu dia mengimpit. Kalau ada yang boleh lepas daripada diimpit kubur, Sa'ad bin Mu'az lah. Tapi tak, dia pun kena walaupun sekali impit. Kena. Dia jadi beringat dalam hal ini. Diriwayatkan oleh Hannan Ibn Sari dari Muhammad bin Fudail, dari ayahnya, dari Ibnu Abu Malikah, bahawa ia berkata, tidak ada seorang pun yang dilindungi dari himpitan kubur, termasuk Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, pemilik sapu tangan yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sana ada riwayat, dalam satu peristiwa dia sudah tidak ada apa benda dah, dia nak sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya punya secarik kain sapu tangan dia. Dan bila kita kata para sahabat ni pakai sapu tangan, terus bayanglah macam sapu tangan kita hari ni. Kita bayang macam towel good morning ke, sapu tangan tebal ada gambar bunga ros kata. Kain carik macam tu aja. Itu aja yang dia ada, kemudian dia sedekahkan, dan itu dikira berganda-ganda barakah. Allah Ta'ala beri kepada Sa'ad bin Mu'az sehingga dia banyaklah diselamatkan daripada seksaan kubur, sampai kena impit sekali aja. Macam itu. Dia dibanyakkan bersedekah, kerana sedekah itu menyelamatkan daripada siksaan kubur. Barang siapa di antaranya telah kita sebut, ya, menerangkan masjid, maka Allah akan menerangkan alam barzah dia. Dia pakat-pakat tolong bayar duit api. Kalau boleh tolong bayar duit api markas pun tak apa dah, ya, musim-musim macam ni. InsyaAllah Allah cerahkan dalam alam barzah nanti. Hannan dia menyebutkan demikian, mendengar riwayat lain dari Abdad, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', bahawa ia berkata, aku mendengar bahawa jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu itu disaksikan oleh 70,000 malaikat, tetapi mereka tidak turun ke bumi sama sekali. Aku juga mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya teman kalian ini dihimpit sekali di kubur. Bayangkan dua lapis, malaikat di langit, malaikat di bumi. Yang di langit kata dia 70,000 tu dari langit dia tengok, ziarah dia.
yang malaikat-malaikat di bumi yang tu lain menyebabkan Nabi sampai berjengkit kaki berjalan mengiringi jenazah. Begitu hebatnya tetap juga dia dihimpit walaupun sekali. Diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dalam kitabnya As-Sa'an wal Ma'syihat dari Nafi' bahawa ia berkata, Sufiyah binti Ubaid yang juga isteri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum datang kepada kami dengan ketakutan. Aku bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, aku baru saja bertemu dengan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bercerita kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku pernah melihat ada seseorang yang selamat dari azab kubur, tentu Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Tetapi nyatanya ia juga dihimpit sekali di dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awthath secara mursal. Ya, hadis mursal iaitulah hadis yang bertali-tali akhirnya berhenti dapat tu daripada sahabat yang mengambil langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana isteri kepada anak kepada Saidina Umar. Saidina Umar tu ada anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu dia kahwin isteri kepada dia, yakni menantu Saidina Umar. Satu hari dia berlari-lari datang dalam keadaan pucat dia. Tanya kenapa yang jadi kelang kabut ni? Dia bertemu dengan Nafi'. Apa yang jadi wahara sangat ni? Dia kata, kejap ni saya dengar daripada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebut bahawa Nabi pernah bagi tahu kalau ada orang yang boleh lepas daripada himpitan kubur, tentulah Mu'az, Sa'ad bin Mu'az tu lah. Tapi dia kena walaupun sekali dihimpit juga, Nabi kata. Dia dengar tu dia jadi cemas. Berlari dia kelang kabut tak ketahuan, takutnya mereka. Kita kadang-kadang dah baca buku Sakratul Maut ni, sampai buku tu pun dah maut dah, pun kadang macam tak ada kesan dalam hati kita. Berlalu macam tu aja, tak rasa gerun apa. Tu tanda hati kita mati tu, bahaya. Hati tu tak hidup. Ya, kita naklah membanyakkan zikir dan istighfar. Diriwayatkan juga oleh Ali bin Ma'bad dari Zadazan dari Abu Umar radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, sehabis memakamkan putrinya Zainab radhiyallahu anha, yakni Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni suami dia bernama Abul As. Adanya hari hijrah, Zainab dia hijrah dulu ke Madinah. Abul As laki dia tu tertahan di Mekah. Abul As tu dia jenis baik. Dia nak hijrah tu dia nak jaga hati sahabat di Mekah. Dia baik sungguh. Sehinggalah berlaku perang Badar tahun kedua hijrah. Bila berlaku perang Badar, kan barang-barang kabilah dagang Abu Sufyan tu dapat diambil oleh para sahabat dan dibawa ke Madinah. Masa itulah orang-orang kafir Quraisy gunakan Abul As ni. Dia kata, yang kamu duduk saja di Mekah ni buat apa? Barang dagang kita habis diambil dia pak mentua kamu Muhammad pun. Gilah dah awak menantu pergi jumpa dia. Mintalah menantu dengan mentua ni senang cerita sikit. Ya, kalau tidak sampai ke bila akan dipegang barangan ini oleh Muhammad dan tentera ni. Dia ni pasal dia sak ditekan dan terakhir dia pergi Abul As ni.
Tapi dia nak pergi terus jumpa Nabi dalam masjid. Pertama dia malu ke Rasulullah, sebab dia tidak ikut sekali dalam rombongan hijrah yang awal. Yang kedua dia takut nanti dia dipukul dan diserang oleh para sahabat radhiyallahu anhum, terutama Saidina Umar. Jadi menyusup pelan-pelan, dia terus jumpa Zainab. Pada masa itu, ya, bagaimana dia pergi mencarinya, dan akhirnya dia dapatlah apa yang dia nak dalam bentuk barangan itu. Dia bawa balik dan dia serahkan kepada penduduk Mekah. Kemudian dia menaiki kudanya dan terus ke Madinah, dan dia tidak pulang lagi menuju ke Mekah kecuali bersama dengan jamaah selama-lamanya. Panjang kisah Zainab ini. Dia di mana peristiwa dia peristiwa yang sangat sedih. Dia tetapi dia tegas dalam menyatakan prinsipnya. Masanya Zainab ni meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kubur dengan wajah nampak sangat sedih. Lalu mendadak lenyap. Para sahabatnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadi kami lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak sangat sedih, namun mendadak lenyap. Ada apa Rasulullah?" Ya, sahabat tengok Nabi sedih, tahu hilang sedih macam lain pula. Sahabat tanya, "Ngapa jadi macam ni?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ingat puteriku yang lemah ini, bagaimana ia menghadapi himpitan kubur. Itu yang aku sedih," Nabi kata. Ya, Zainab ni dia kecil badannya. Aisyah anak Abu Bakar pun kecil. Zainab puteri Rasulullah ni pun kecil aja. Aku mikir jasad dia sekecil macam ni. Macam mana lah kalau kubur mengimpit dia, Nabi kata. Itu yang aku sedih. Aku lalu berdoa kepada Allah dan dia berkenan menolongnya. Dia lalu aku berdoa minta tolong ke Allah Ta'ala, Allah terima doa aku. Demi Allah, saat ia dihimpit kubur, satu kali sahaja suara jeritannya akan terdengar sampai ke hujung barat dan ke hujung timur jagat raya. Demikianlah hadis dhaif riwayat Ibnul Jauzi. Dia Nabi kata aku berdoa Allah tolong, maka dia akan dihimpit sekali aja. Tapi sekali dia kena himpit tu, kalau dapat didengar suara dia daripada ujung alam ke penjuru alam lain, boleh dengar, Nabi kata. Dan hadis ini hadis dhaif. Bila hadis tu hadis dhaif, tidak boleh dijadikan nas untuk berhujah. Tetapi hadis dhaif boleh untuk fadail amal. Dia untuk kelebihan beramal boleh. Dia kita ingatkan kawan-kawan, entah jangan duk buat lajak berani sangat. Esok mati kena impit di kubur, jangan main. Menjerit besok satu gombak dengar suara entah. Buat mengingatkan dia boleh. Dihujah tak, ambil hadis-hadis yang sahih. Dia sebab itu hadis-hadis dhaif walaupun dhaif boleh diambil sebagai peringatan dia dalam bentuk beramal. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu dulu untuk pagi ini, dan kita akan ada tahlil. Kita akan buat tahlil selepas ini. Dan ingat bahawa perkara kematian, azab seksaan kubur, ianya berkait dengan apa sahaja aktiviti yang kita buat di atas dunia ini. Oleh kerana itu, kalau kita suami isteri, dia masanya kita bujang. Bila bujang kita nak berkahwin, kita bukan pakai pilih-pilih bini tangkap macam tu aja. Tentu kita perhati akhlak dia, kita tengok kebaikan dia, kerana kita nak hidup lama dengan isteri kita. Kalau tersilap berlaku apa-apa, nanti ada kesannya di alam barzah. Susah kita lepas mati besok. Seorang perempuan, dia masih anak dara,
Bila dia nak kahwin, nak cari laki, dia nak berlaki ni bukan pakai tangkap-tangkap dekat bus stand macam tu aja. Dia juga kena buat sembahyang istikharah, kena tengok bakal laki dia, jenis laki yang macam mana, supaya bila dia duduk bersama dapat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan-jangan nanti terkena laki yang jauh daripada agama, payahlah hidup dia. Dia jadi kalau dalam kita memilih bini pun kita pilih bini yang terbaik. Dan orang perempuan dalam nak pilih laki pun dia cari laki yang baik, supaya kesan memilih ni jangan jadi bala di akhirat. Maka begitulah dalam memilih pemimpin ni, pilihlah yang terbaik. Jangan nak pakai rembak-rembak pangkah macam tu aja. Besok ke tak cukup air mata menangis dalam alam barzah besok. Saya ingatkan, semua tu ada kesan. Tak ada benda di dunia yang kita buat ni tak ada dosa pahalanya, tak ada. Bak semayang, puasa, zakat, haji ada cerita dosa, ada cerita pahala. Tiba-tiba bak mengundi mangkah tak ada apa-apa, tak ada. Semua tetap ada. Kalau tak balasan syurga, dia menuju ke neraka. Jadi hati-hati. Kalau pilih bini, pilih laki pun kita pilih yang baik. Apalagi dalam memilih pemimpin yang nak jaga harta kita, mestilah kita pilih yang terbaik, supaya jangan berlaku penyesalan selepas daripada kematian kita. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. تهليل. Every time you feel like you